guys, selamat datang. Bertemu lagi dengan saya, Budak City. Hari ini saya nak ceritakan isu yang sedang hangat diperkatakan dekat komen-komen di Facebook, YouTube Pemula, Support Malaysia, Support YouTube Pemula Indonesia dan pelbagai grup yang saya sedang join sekarang. Memang hangat diperkatakan tentang subscriber yang hilang. Jadi isu yang saya nak kupas hari ini adalah sub for sub. Adakah dia masih relevan atau sekadar buang masa? Jom saya ceritakan tentang bagaimana, apa yang berlaku, macam mana ia berlaku. Guys, hari ni kita tahu untuk YouTube pemula, diorang nak dapatkan konten, diorang kena buat. Tapi diorang nak dapatkan subscriber, diorang kena cari. Jadi bila diorang kena cari subscriber, kebanyakan YouTube pemula ni, kebanyakan orang yang baru bermula nak buat YouTube ni, diorang dah salah faham. Sebenarnya kita buat YouTube ni bukan nak cari subscriber dalam masa yang singkat. Tidak. Kalau kita cari subscriber masa yang singkat, subscriber yang kita cari tu, dia tak rela pun nak tengok kita punya konten. Diorang terpaksa, kita pun terpaksa nak follow diorang, nak subscribe diorang sebab kejar subscriber. Jadi tak ada timbul isu jujur ke tak jujur ke, itu nombor dua. Yang pertama sekali, niat YouTubers yang baru tu sendiri dah salah. Jadi saya ulang sekali lagi, kenapa YouTubers yang baru ni dia jadi macam tu? Tujuan utama dia sebab dia nak kejarkan subscriber. Dia lupa bukan subscriber yang dia kena kejar juga, dia kena kejar watch hour. Saya ada kawan-kawan yang beberapa orang, dia punya watch hour dah 14,000 jam, tetapi dia punya subscriber 900 lebih. Tetapi yang dah lebih pada 1,000, watch hour baru 1,000, watch hour baru 2,000. Jadi macam mana diorang nak capai kalau diorang tak buat dalam keadaan seimbang? Jadi kalau buat dalam keadaan tak seimbang, saya dah pernah kata dekat konten saya yang sebelum ni, saya dah pernah kupas tentang benda ni. Kalau kita cari subscriber dulu tanpa buat konten-konten yang menarik, watch hour kita akan jauh ketinggalan. Kita dah capai 1,000 subscriber pun, watch hour baru 1,000. Berapa tahun lagi nak ambil masa nak kejar lagi 3,000 jam? Dia akan diiktiraf kalau masa 12 bulan untuk 4,000 jam watch hour tu. Jadi 1,000 subscriber kita dah cari, lepas tu kita nak buat pula konten. Berapa tahun nak buat? Berapa lama nak siap? Subscriber yang 1,000 kita cari itu bukan subscriber yang genuine. Itu subscriber yang kita cari untuk support each other. Saya nak beritahu lah sikit tentang, tadi saya beritahu kenapa YouTubers yang baru ni buat macam tu. Sekarang tujuan dia, saya simpulkan tujuan dia buat macam tu adalah sebab nak kejar subscriber. Itu salah. Kejar subscriber itu automatik sangat buang masa. Kita dah kejar subscriber, lepas tu pula dah sampai 1,000 subscriber, nak kejar konten pula, dah kejar konten, nak kejar watch hour. So berapa lama kita nak siapkan kita punya YouTube channel? Berapa lama yang kita ambil masa untuk diiktiraf sebagai YouTube partner? Berapa lama dia ambil masa untuk dimonetize oleh syarikat YouTube? Jadi kat sini dah salah. Cara biasa yang saya nampak lah, sub for sub dilakukan terutama dekat Facebook. Post satu link, dia tulis sub for sub 3 minit. Come on guys, tak jadi guys. Itu bukan cara biasa, itu luar biasa cara dia. Cara yang patut kita lakukan, dia ada teknik. Pasal sub for sub dekat Facebook tu simple. Korang cakap view naik, subscriber naik. Guys, tak dikira guys. Kenapa? Okay, sekarang saya cerita. Pertama sekali, memang dalam masa 12 jam ke 24 jam korang akan nampak, wah, korang punya subscriber naik, korang punya view naik. Tapi korang kena tahu, YouTube setiap hari dia ada waktu penilaian. Waktu penilaian YouTube adalah pada pukul 5 petang sampai 7 petang. Jadi kebanyakan orang-orang yang dah handal, kebanyakan orang-orang yang dah expert tentang ini, diorang akan stop buat subscriber, diorang akan stop tengok video pada pukul 5 petang sampai 7 petang. Yang akan keep tengok tu adalah orang-orang yang bukan nak buat benda ni lah. Dia hanya tengok, nonton YouTube atau apa yang diorang suka. Okey, tapi orang-orang yang buat konten ni, maksudnya orang yang buat konten untuk YouTube partner lah, orang yang nak jadi YouTubers ni, dia akan stop watching support pada pukul 5 petang hingga 7 petang. Selepas tu dia akan start balik. Jadi waktu penilaian YouTube itu sendiri, kat situlah YouTube nilai yang mana akan terbatal. Okey, sekarang saya nak cakap yang mana satu akan terbatal. Untuk buat sub for sub ni, teknik yang sebenar adalah kedua-dua belah pihak kena tahu konsep dia, kena tahu teknik dia. Kalau tak tahu teknik, sia-sia buang masa, buang data. Baik korang pergi makan, lebih baik korang tengok wayang daripada korang buat benda-benda tu, sebab dia akan terbatal. Cerita macam mana boleh terbatal? Pertama sekali kepada yang mensubscribe orang, dia ada limit satu hari. Satu hari limit lebih kurang 5 ke 10 sahaja subscription yang kita boleh buat ikut SOP. Untuk ikut SOP, yang pertama of course lah 10 saja maksimum kita boleh buat subscription dekat orang lain. Yang kedua, bila kita dah subscribe orang, kita tak boleh beritahu dia, bang, saya dah sub kamu, sila sub saya. Kawan tu pula sub pula kita dalam masa yang sama. Jadi itu terbatal. Yang ketiga pula,
Bila kita dah subscribe orang, bila kita dah melanggan saluran orang tu, kita pula komen dekat dia, bang, sub saya semula bang. Dekat komen YouTube tu, diorang komen macam, guys, terbatas. Yang keempat, kita subscribe channel dia, kononnya nak support dia pula, tapi kita tengok video dia tak sampai 30 saat. Video yang panjang 5 minit, 8 minit, tak sampai 10 saat korang dah pause, korang tarik button merah, korang cakap done. Itu pun terbatal. Lain pula orang yang jujur tu, dia buat kita elok ikut SOP, korang dapat subscription dia, tapi dia tak dapat subscription kau. Tetapi macam mana sekalipun, kalau dua-dua buat serentak, maksudnya sub serentak, guys, terbatal, tak boleh jadi guys. Jadi keputusan lepas korang tengok subscription korang punya views naik, lepas waktu penilaian, korang akan nampak subscription korang turun. Watch hour tak ada masalah, subscription pun jadi korang rasa penat. Bila korang rasa penat, hari-hari korang buat benda yang sama, tak tahu teknik sebenar, korang buat benda yang sama, last sekali korang jangan, korang punya konsep dah lari pada tujuan yang sebenar. Tujuan dia sebenar bukan sub for sub. Tujuan dia yang sebenar, korang buat konten menarik, korang post, orang yang berminat nak tengok, dia akan, orang yang baru nak buat benda sesuatu yang dia tak tahu, dia akan tengok berdasarkan YouTube, ruangan-ruangan search tu. Jadi itu yang kita patut buat. Bila korang dah give up, korang dah, yang rugi siapa? Yang rugi korang, masa korang, data korang, korang dah buat itu, korang dah buat ini, korang sub orang ini, dia sub bawa balik, gagal. Korang sub orang ini, tengok video tak sampai, gagal. Korang sub benda ni, orang komen sub dah saya balik semula, gagal. Orang sub lebih pada 10 pun gagal guys. Jadi gagal. Apa yang betul korang buat? Kuasailah teknik yang sebenar. Melebihi 10 subscription satu hari. Korang tak boleh lebih pada 10 subscribe orang. Yang kedua, kalau korang dah subscribe orang, korang tengok dulu video tu, korang like, korang komen, baru korang subscribe. Jangan subscribe dulu. And then bila korang tengok video orang tu, korang tak tengok video sampai habis. Korang sekurang-kurangnya habiskanlah video dia. Kalau video 3 minit, habiskanlah 3 minit. Kalau korang tak sanggup nak tengok video orang 3 minit, korang bayangkanlah apatah lagi orang lain nak tengok video korang 3 minit. Jadi kalau 1 juta orang macam ni, apa akan jadi dekat YouTubers pemula? Semua tergendala tengah jalan. Yang seterusnya, yang keempat pula, janganlah korang buat sub for sub dalam masa yang singkat. Kalau kita sub orang, kita tak boleh suruh dia subscribe sekarang. Kalau dia orang tak subscribe, tak apalah, tak ada rezeki. Yang penting kita dah usaha, yang penting kita dah ingatkan dia. Kalau dia tak nak buat juga, apa yang kita boleh buat? Kalau korang rasa tak puas hati, unsubscribe lah balik. Orang macam ni, itu je cara nak ajar dia. Dia nak kita subscribe dia, dia nak kita tengok dia punya video, tapi dia tak nak buat benda yang sama. Jadi itulah subscriber hantu. Jadi sekarang ni pula YouTube tengah buat proses pembersihan ghost subscriber, sub for sub yang tak ikut SOP, dummy account yang tak aktif. Kalau dummy account yang aktif, dia ada 2-3 account, 3 aktif, yang itu kira lah. Jadi sekarang saya dah beritahu 4 step yang salah, dan dekat situ saya dah beritahu cara untuk atasi benda tu. Jadi kalau 1 juta YouTubers yang baru tahu benda ni, automatik semua orang dah tahu info yang sebenar, konsep yang sebenar. Tak boleh komen-komen pasal sub for sub dekat YouTube komen. Tak boleh buat sub for sub direct. Pada saya yang paling penting sekarang adalah apa? Saya buat konten. Dan saya sentiasa cuba menjadi seorang yang kreatif. Saya cuba latih diri saya untuk hasilkan setiap video-video, setiap konten tu berkualiti, supaya orang tengok, orang boleh faham. Kalau nak jadi pahlawan, carilah pahlawan yang sebenar. Jangan nampak askar lebih ramai, kita terus lari patah balik belakang. Orang boleh buat, tak boleh buat. Akan itu pun nak saya ajar. Kalau semua benda nak kita ajar, tontonlah saya punya konten-konten, tak ada masalah. Tak perlu bayar pun. Sub ini percuma. Tapi jangan jadikan benda percuma itu adalah perbuatan yang sia-sia. Okay, akhir kata daripada saya, kalau korang rasa video ni bagus, korang like, korang subscribe. Kalau korang rasa konten ni boleh membantu kawan-kawan yang lain, korang viralkan, korang share kat kawan-kawan korang, supaya dia orang tahu macam mana nak buat subscription, cara yang boleh diterima, subscription yang terbatal. Buang masa, penat. Keep it new content. People will get interested with your channel, and then they will keep watching your channel, and then they will keep in touch with your new content. End of my words. Please like my channel and subscribe my channel if you like it. Please share it to your friend if you think this content useful to your community. End of my word. Thank you for watching my content. Stay tuned for the next content. Thank you. I love you and goodbye.